أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم امين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan sebenar-benar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, kurnia dan pemberiannya yang tak terhitung banyak kepada kita semua. Semoga kita benar-benar dapat menjadi hamba yang bersyukur pada setiap nikmat Allah taala agar dia menambahkan lagi kebaikan pada kita supaya kita terus bersyukur kepadanya. Inilah dia. Inilah hikmahnya. La in syakartum la azidannakum. Jika benar-benar kamu bersyukur, benar-benar kami akan tambah. Kenapa Allah nak tambahkan untuk kita? Sebab kita patut memang Allah bagi kita bersyukur. Kita wajib bersyukur. Kita tambah pun tak apa. Kita tak berhak nak minta, nak demand daripada Allah. Kan? Sebab kita hamba dia. Tapi Allah kata kalau kau bersyukur, aku tambah lagi. Kenapa Allah tambahkan lagi? Supaya kita terus bersyukur. Supaya kita terus bersyukur. Itu sebabnya. Supaya kita terus menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Tidak bersyukur untuk ditambah lagi kebaikan pada kita agar kita dapat terus bersyukur. Bukan bersyukur dapat, okey, lupakan Allah Ta'ala. Jadi tujuan Allah tambahkan kepada kita adalah untuk kita terus menjadi hambanya yang sentiasa bersyukur kepadanya. Baik. Itu sedikit mukadimah. Jadi marilah kita sama-sama bersyukur kerana hari ini adalah hari yang ke-5 Zulhijjah. Kalau ikut takvim kita lah, walaupun takvim Saudi di Mekah sana dah 6 dah. Kita hari ke-5. Kita berada pada Al-Ashr Al-Awal min Zulhijjah. 10 hari awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Baru ni kita bercerita 10 hari terakhir Ramadan. Kerana kita berada satu lagi peluang untuk kita untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita tahu Nabi sebut dalam hadis yang sahih bahawa tidak ada amalan yang Allah amat mencintai untuk dilakukan pada hari-hari 1 hingga 10 Zulhijjah ini yang lebih Allah cintai daripada hari-hari tersebut. Jika kita beramal dengan amalan yang soleh pastinya, pada hari ini, pada 1 hingga 10 Zulhijjah ini, amalan-amalan ini jauh lebih Allah cintai daripada amalan kita pada hari-hari yang lain. Sehingga sebanyak ulama berdapat, walaupun Ramadan sekali. Masing-masing ada kelebihan dia. Mawasim khairat, kalau ikut istilahnya panggil, musim-musim untuk kita berlumba-lumba buat kebaikan. Setiap hari-hari yang Allah pilih itu atau bulan-bulan atau siang dan malamnya ada kelebihan-kelebihannya masing-masing. Untuk kita sama-sama untuk kita bersungguh-sungguh mengambil peluang, merebut peluang ini bagi mencari bekalan yang amat kita perlukan bagi kehidupan di dunia, tambah-tambah lagi besok di akhirat. Jadi Allah Ta'ala Maha Kaya, dia offer dan offer, dia sentiasa offer. Kita kalau tengok kata Shopee bagus, setiap every month dia ada offer dia. Sukalah kita dengan Shopee sebab offer saja kan. Dia offer itu, diskaun sini. Allah offer kita bukan saja bulan Ramadan. Berbagai-bagai mawasim al-khairat Allah sediakan untuk kita. Macam sekarang kita ada pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini. Amalan ni padanya lebih baik daripada hari-hari yang lain. Mungkin kita terlepas pandang. Kita biasa berebut di bulan Ramadan. Kita biasa berebut beramal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat hadis ini, yang ini lebih baik daripada hari-hari bulan Ramadan tanpa mengurangkan kelebihan dan keistimewaan di bulan Ramadan. Tapi yang ini pun jangan terlupa pandang, jangan terlepas pandang.
buat amalan kita. Yang fardunya, yang sunatnya, apa yang kita buat. Alhamdulillah kita belajar hari ini pada hari ini. Kita belajar, kita berkumpul untuk menuntut ilmu, tadabbur Al-Quran pada hari ini. Moga amalan kita ini Allah terima sebagai amalan yang paling dicintainya. Yang itu yang kita harapkan sangat. Kita dapat hadir pada hari-hari seperti ini dan kita dapat buat amalan yang amat Allah cintai yang tidak mungkin kita dapat buat pada hari-hari yang lain. Dan kita pun tak pasti. Tahun depan masih tak kita berpeluang dengan Zulhijjah. Kita tak pasti lagi. Jadi rebut peluang ni. Buat segala amalan. Yang fardu tentulah, yang sunat ni. Mengaji Quran, bersedekah, belajar dan sebagainya. Ambil peluang. Kerana tak mungkin kita tak pasti lagi. Kita tak ada jaminan bahawa kita akan bertemu lagi dengan Zulhijjah. Ada siapa-siapa yang dapat jaminan daripada Allah Ta'ala? Tak ada lagi. Tak ada. Kita, kalau kita faham sunnah, kita tahu. Kalau tak faham sunnah, dia kata dia ada janji dia malaikat. Dia boleh tentu tarikh mati dia. Dia wali lah sebagainya. Tapi kita yang pegang sunnah ni kita faham. Mati ni tidak ada warna apa janji antara kita dengan Allah SWT. Allah akan datang, akan mengambil nyawa kita bila masa dikehendakinya. Baik. Semoga kita dapat kelebihan beramal pada 10 hari ini dengan menuntut ilmu. Kita sama-sama mengaji. Kita dah sampai pada muka surat yang ke-9. Setelah diterangkan sedikit tentang perintah bertadabbur. Adakah kita masih mempunyai alasan untuk tidak mentadabbur Al-Quran? Sebelum kita baca, saya nak share sikit satu tafsir yang mungkin kita jarang terfikir tentang anjuran bertadabbur ini. Buka Al-Quran, muka surah Al-Baqarah ayat 78. Buka Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Ada Quran terjemahan? Ada kat dalam. Kalau kita nak tengok terjemahan dan tafsir, dia berbeza. Terjemahan ni yang kita baca tu dia tak sama dengan tafsir. Terjemahan ni dia asas, tafsir dia lebih jauh. Apalagi kita pergi ke tadabbur. Siapa yang ada terjemahan? Ada kan? Kalau kita terjemah biasa, mungkin itu yang ada dalam buku. Wa minhum, dan ada sebagian daripada mereka ummiyuna, orang-orang yang ummiyun, yang tidak tahu membaca. La ya'lamuna al-kitabah, mereka tidak mengetahui bacaan kitab, buku mereka tak tahu baca. Illa amaniya. Saya nak tahu apakah terjemahan dalam tu. Amaniya tu apa dia terjemahkan? Ayat 78. Al-Baqarah ayat 78. Yang dapat Quran tolong bacakan terjemahan. Muka surat apa? Dia kita manfaatkan Quran yang tadi wakaf ni. InsyaAllah. Dapat? Jumpa ayat 78 surah Baqarah. Siapa boleh tolong bacakan untuk saya? Yang lelaki tolong bacakan terjemahan dia. Tuan baca. 78. Cuba baca terjemahan dia. Yang buta huruf. Amani dia kata apa? Ada yang terjemah angan-angan. Betul? Keterangan-keterangan yang bohong. Ada terjemah angan-angan tak? Ada sebagian dia terjemah amani itu bahasa, dari segi bahasa itu adalah angan-angan. Kecuali berangan-angan. Tengok. Dia ada berbagai. Tapi kalau kita tengok tafsir. Kita tengok. Qala Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, dalam buku dia. Dia kata al-amani bermakna at-tilawah. Dia kata at-tilawah ay la ilma lahum illa mujarrad at-tilawati duna tafahumin wa tadabburin. Dia kata mereka itu, bila kata Allah kata illa amaniya, mereka ni tak tahu nulis, tak tahu apa. Mereka tak tahu nulis, tak tahu baca, tak tahu apa. Mereka tak tahu tentang kitab isi kandungan kitab Quran.
Tapi mereka hanya illa amaniyah, mereka semata-mata membacanya tanpa memahaminya. Okay? Illa ay la ilma lahum, mereka tidak ada ilmu mengenai isi kandungan kitab yang mereka baca. Illa mujarrad tilawah, semata-mata sekadar-kadar bacaan, duna tafahum, tanpa nak faham dan tidak mentadabbur. Dalam kitab Fathul Qadir, tafsir Imam Syaukani. Saya kata Imam Ibn Qayyim pula, zammallahu al-muharrifina li kitabihi wal ummiyin. Allah Ta'ala mencela orang-orang yang merubah-ubah kitabnya, dan juga al-ummiyin. Siapa dia? Alladzina la ya'lamuna minhu, mereka tidak mengetahui suatu apa pun isi kandungannya, illa mujarrad tilawah, melainkan sekadar tahu baca saja. Wahia al-amani, inilah makna al-amani. Ini kalau kita sebut kat orang-orang marah, membaca Quran pun tak boleh. Kami sama ni baca kamu berdosa lah. Betul sebenarnya. Tapi kalau kita beritahu, marah orang, marah. Kan? Takkan orang baca Quran berdosa? Ya, kalau kita baca tanpa belajar. Tanpa berusaha untuk mengetahui, memahami apa yang terkandung di dalamnya. Kita kalau sekadar baca saja memang seronok. Tapi untuk belajar, untuk memahaminya dan mengamalkannya, itu tadabbur. Yang itu yang susah. Jadi memang syaitan galakkan kita baca je. Dia bagi tu semangat. Kita macam kaedah. Apa lagi? 1 bulan sekali khatam. Bagi tahu pula Imam Syafi'i 1 hari. Dia bagi semangat kita baca je. Tak peduli apa isi kandungannya. Betul tak? Okay? Kalau orang membaca tu bagus sangat, syaitan kacau kita. Tapi dia bagi semangat kita baca. Yang penting kau baca. Kau mesti ada amalan. Okay? Itu antara yang saya nak kongsi. Ya, bila kita tadabbur ni, saya tak masukkan dalam buku ni. Nanti kan dihantar ke pejabat agama pula. Kata larang membaca, orang baca Quran pula. Okay? Jadi saya tak masukkan dalam ni. Tetapi benar, ini tafsir. Boleh rujuk pada tafsir. Tafsir Imam Syaukani dan tafsir Ibn Qayyim. Dalam kitabnya Bada'it Tafsir. Okay? Bada'it Tafsir, jilid kedua, muka surat 292. Kita balik pada buku ni. Berasaskan keyakinan bahawa mentadabbur Al-Quran adalah suatu kewajipan kepada semua umat Islam dan bahawa tiada sebarang alasan untuk tidak melaksanakannya, maka saya terpanggil untuk menyusun buku yang dapat membantu para muslimin dan muslimat mentadabbur Al-Quran agar dapat diambil segala ilmu bermanfaat yang terkandung di dalamnya dan agar dihayati secara amali dalam segala urusan kehidupan. Okay, format tadabbur ilmu dan amali dalam buku ini adalah seperti berikut. Setiap surah tu kita akan bicara tentang pertama latar belakang surah. Kalau kita surah ni, buku ni Fatihah je lah. Latar belakang surah Al-Fatihah. Kemudian pengenalan mengenai nama-nama surah Al-Fatihah dan sebab dinamakan sedemikian. Okay, surah kita kena surah Al-Quran ni bukan ada satu nama, dia ada banyak nama. Al-Fatihah ni ada 20 nama. Okay, yang dalam buku ni saya bagi 10 je. Pengenalan mengenai nama-nama surah Al-Fatihah dan sebab dinamakan sedemikian. Ketiga, kelebihan surah Al-Fatihah. Bab fadail wa minat. Tapi bab ni lah kena berhati-hati. Terlalu hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu' mungkar yang berkaitan dengan kelebihan ayat Quran, khususnya Al-Fatihah. Okay? Sampai hari ni ada kelebihan baca Fatihah untuk diri sendiri. Dulu dah kata baca Fatihah untuk orang mati. Sekarang ni kelebihan membaca Fatihah untuk diri sendiri. Tu dia kan. Kemudian ada pula kelebihan baca Fatihah untuk Nabi dan Rasul. Bertambah-tambah lah kan. Dia buka pintu tu, maka masing-masing mereka cipta dakwaan-dakwaan yang palsu tentang kelebihan surah Al-Fatihah ini. Yang keempat, hubung kait ayat-ayat awal surah Al-Fatihah dengan ayat-ayat di bahagian akhirnya secara ringkasnya. Kemudian apakah tema surah Al-Fatihah? Yang keenam, makna kalimat. Kalimat-kalimat tertentu ada dalam surah ini. Kemudian tadabbur kalimah pilihan. Ada pula kalimah yang kita tak pilih, nak faham apa makna masuk kalimah tersebut. Ke-8, tajuk-tajuk dalam surah Al-Fatihah. Apakah tajuk-tajuk yang ada dalamnya? Kemudian yang ke-9, pengajaran dan pedoman dari surah Al-Fatihah. Yang ke-10, catatan tadabbur surah Al-Fatihah. Yang ke-11, amali tadabbur surah Al-Fatihah. Okay? Jadi penyusunan buku ni berdasarkan rujuk kepada 4 kitab utama. Kita masuk kitab tafsir, semua masuklah. Tapi itu dia biasa. Ada 4 kitab yang saya rujuk. Kitab Al-Quran, Tadabbur wa Amal, terbitan Markas Al-Manhaj lil Isra' wa Tadrib At-Tarbawi Arab Saudi. Okay? Kitab Al-Quran, Tadabbur, Amal dan Amal. Kemudian Tadabbur Al-Quran, Salman bin Umar As-Sunaidi. Juga di Arab Saudi, penulisnya. Kemudian buku Awal Marrah Atadabbaru Al-Quran. Pertama kali saya mentadabbur Al-Quran. Tapi dia ada terjemah dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan boleh cari.
Buku ni bagus, dia simple untuk mereka yang beginner, memula nak tadabbur Quran. Dia ada buku dia. Ini daripada Kuwait kan. As-Siraj fi Gharib al-Quran. Maula Abdullah bin Tafzi. Yang ini dia pilih kalimah-kalimah gharib yang asing, yang punya maksud yang berbeza daripada maksud umumnya. Yang itu menjadi silibus pelatih-pelatih kita di Pusat Bahasa Arab untuk menghafal. Okey, silibus menghafal apa kalimah ini, apa maksudnya dalam bahasa Arab, penjelasan dia. Okey, disusun seperti itu. Gharibul Quran. Jadi ini antara rujukan utamanya lah. Buku yang sedang berada di tangan pembaca sekarang ini adalah siri pertama yang mengandungi tadabbur surah Al-Fatihah. Siri seterusnya insya-Allah akan insya-Allah adalah tadabbur surah Baqarah. Begitulah siri-siri seterusnya sehingga surah terakhir Al-Quran iaitu surah An-Nas. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan hidayah dan pertolongannya untuk terlaksana tadabbur ke surah Al-Quran insya-Allah. Itu azam saya lah. Untuk tadabbur semula. Padahal dah buat dah. Saya nak huraikan lagi. Baik. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Semoga sedikit usaha kecil ini daripada hamba yang kerdik lagi fasih ini diterima Allah Ta'ala sebagai satu amal soleh, dijadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat kepada muslimin dan muslimat. Saya memohon keampunan kepada Allah Ta'ala atas segala kekurangan dan kesilapan yang terdapat dalam buku ini. Sesungguhnya hanya Allah yang maha sempurna, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Habis kita punya pendahuluan penulis. Kita masuk pada tadabbur Al-Quran itu sendiri. Apa dia tadabbur Al-Quran? Sekali lagi kita masuk. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam itu kan terjemahan sebenarnya perkataan lah. Tapi tak samalah kalam kita dengan kalam Allah, jangan risau. Kalam kita perlukan suara, bunyi, huruf dan sebagainya. Kalam Allah sebagaimana layak dengan kebesaran dan keagungannya. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Kita tak serupa dengan makhluk. Tak mungkin serupa. Jangan bimbang. Isbatkan bagi Allah sifat kalam ini. Allah berkata-kata. Sebagaimana yang selayak dengan kebesaran dan keagungannya. Kita tak tahu macam mana kaifiatnya dan kita tak perlu tanya macam mana kaifiat tersebut. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Baru ni dengar tengok satu klip video di Madinah, pintu 318 ke apa. Dia kata, mutawif kata dekat depan pintu tu makam ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal, ayah dia meninggal kat Mekah. Tapi makamnya dekat Madinah. Itu yang terkejut tu. Begitu tegal sekali kita nak berbohong. Dan betapa kesiannya jemaah yang jahil. Allahu Akbar. Nak bagi tahunya punya kejam Saudi. Yang habis di ratakannya kubur, letaknya simen. Bapak Rabi kita dekat situ katanya. Jadi tolong beringat. Kalau kita logik pun, bapak dia meninggal di Mekah, dia ditanam di Darul An-Nabirah. Darul Nabirah di Mekah, bukan di Madinah. Tak ada siapa yang pernah bawa jasad Abdullah datang ke Madinah. Tapi begitulah kejahilan umat ini. Bergantung percaya pada apa yang mereka Tok Guru dan sebagainya. Baik. Melalui perantara malaikat wahyu iaitu Jibril. Jibril saja yang ditugaskan dan diberi amanah dipanggil Amirul Wahyu, ditugas dan diberi amanah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Quran mengandungi limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala serta menjadi sumber pedoman, panduan dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Adalah tidak wajar andai kita sekadar berpuas hati dengan kebolehan membaca Al-Quran. Kita kena belajar baca Quran, tapi jangan rasa puas hati. Alhamdulillah, saya dah boleh baca Quran. Jangan stop kat situ. Belum lagi. Itu baru permulaan. Usaha belajar baca Quran itu satu perkara yang penting, amat perlu diberi perhatian, tapi itu adalah permulaan, satu jenis yang lebih jauh lagi, perjalanan lebih jauh bersama Al-Quran. Bukan sekadar membacanya saja. Mengenali hukum hakam tajwid atau mahir menaik qiraat dan ilmu tarannum. Sedangkan kita tidak berupaya memahami maksud dan isi kandungannya. 6. Ramai sekarang ni berlumba-lumba nak mahir ilmu tarannum. Ilmu tarannum tak ada asal usul pun. Dia bukan daripada Arab pun sendiri pun. Dia bukan. Dia daripada Rom dan Parsi. Dia daripada irama apa yang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do tu. Asas muzik asas muzik. Siapa belajar piano dia akan belajar benda tu kan. Dia bukan daripada Arab pun. Bukan orang Arab pun tak tahu benda ni. Tapi sekarang ni dikaitkan sungguh.
Soalannya orang yang bertaranum ni mereka Masya Allah memang dapat syafaat Quran. Begitu sekali kan. Jadi jauh sangatlah. Tapi ilmu yang penting seperti ilmu membaca, ilmu tajwid, itu dua asas yang penting. Okay. Kemudian ilmu qiraat itu kalau nak tambah sikit kemahiran tentang qiraat dalam Al-Quran, itu memang ada. Adapun taranum tak ada kaitan sebenarnya. Okay. 6. Sebagai seorang Muslim, wajib bagi kita berusaha bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran supaya dapat difahami dan diamalkan segala isi kandungannya, di dalam semua sudut dan persoalan kehidupan. Sebab tidak ada sesuatu pun daripada urusan hidup kita yang kita boleh kata tak ada kaitan dengan wahyu, dengan panduan hidup sebagai seorang Islam yang telah disampaikan kepada Nabi. Ini satu benda yang sukar. Itu sebab orang tak nak belajar. Orang tak nak belajar Quran ni, itu sebab nanti dia tak boleh nak buat apa yang dia nak buat. Dia tak boleh nak teruskan lifestyle dia. Okay? Dia punya taste. Dia alah Ustaz, takkan tak boleh. Ini kan seronok ni kami dah. Betul orang takut belajar Quran. Okay? Mereka takut sampai mereka ni Allah upamakan mereka ni upama apa? Ka'annahum jarad, ka'annahum humurun ada apa ayat tu cik. Farrat min qaswarah. Wama lahum anam. Ka'annahum humurun mustanfirah. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka itu seperti kedai-kedai liar yang terkejut lagi bertebaran. Lagi daripada apa? Farrat min qaswarah. Daripada singa yang lapar. Takut belajar Quran. Takut nanti, ni tak boleh ni. Allah gambarkan orang yang lari jauh, melarikan diri mereka berpaling daripada tazkirah, daripada peringatan Quran ini. Seperti kedai-kedai liar yang terkejut kerana dikejar oleh singa. Tak mau belajar. Nanti tahu susah. Nanti sakit hati ni ustaz cakap ni tak boleh, semua tak boleh. Jadi saya minta kita jangan jadi kedai. Okay, bukan saya cakap Allah sebut humur tu jamak pada himar. Himarun. Jangan. Dia bukan saja orang yang dalam ayat tu orang yang bawa Quran tapi tak faham himar. Orang yang lari daripada nak belajar Quran, Allah kata itu himar yang liar. Himar yang liar. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat ini. Baik. Setiap ayat surah Al-Quran perlu ditadabbur dan diambil iktibar pengajaran dan panduan darinya. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ. Hadza tu isim isyarah. Apa maksud dia? Kata tunjuk. Kata tunjuk bahasa Melayu kita. Kan? Dia tunjuk ini. Hadza ni untuk sesuatu yang dekat. Allah nak beritahu Quran ni sebenarnya sesuatu yang amat dekat, yang perlu menjadi sesuatu yang paling hampir kepada kita. Tidak ada benda yang lebih dekat pada kita dalam diri kita dan jiwa kita kecuali Al-Quran. Kenapa Allah sebut dalam surah Al-Baqarah dzalikal kitab? Itu dzalikal kitab la raiba fi. Itu sebab satu yang jauh. Jauhnya apa? Keraguan tu. Keraguan dalam Quran ada satu yang amat jauh. Amat mustahil. Okay? Sebab tu digunakan zalika. Tapi kita biasa terjemah ini juga. Sebenarnya tak payah ubah. Sebab zalika itu merujuk pada maksud yang jauh itu ialah sebarang keraguan. Bukanlah Quran itu. Okay? Jadi zalika. Saya kata setiap perkataan yang maksud di sini. Yang ini pula hadza kitabun. Allah nak tunjuk kitab ini, Al-Quran ini satu yang paling hampir, paling dekat kepada orang-orang yang beriman tentunya. Cuba kita tanya. Kita buat satu macam biasa kalau ke hospital kita sakit, doktor kata nak tahu sejauh mana sakit dia tu antara 1 hingga 10 kan. Cuba kita tahu 3 ke 2 ke, kalau 6 ke atas tu dah kira teruk sangat sakit lah. Kita kena tanya diri kita sejauh mana hampirnya kita dengan Al-Quran. Kita bagi antara 1 hingga 10. Jangan jawab sendiri jawab nanti, jangan jawab terang. Kita kena tanya sendiri sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran ni antara 1 hingga 10. 10 tu maksimum, paling tinggi. 1 tu paling rendah. Kena tanya sebelum kita ditanya besok. Kita kena tanya di alam barzah lagi kan? Tentang kitab kita kan? Jadi baik kita tanya dulu. Tanya supaya kita ambil tindakan.
Untuk kita, kalau kita 5 ke bawah, kita kena usaha lebih lagi. Tak cukup seminggu sekali, 2 minggu sekali, kena hari-hari. Kena belajar, kena bermacam wasilah kita gunakan. Belajar, ambil daripada internet ke sebagainya, dengan kemudahan yang ada sekarang ni, supaya kita boleh naik 6 ke atas. Kalau tak capai 10 pun, dia 6 ke atas. Boleh, insyaAllah. Itu cara dia, kan? Kita kena praktikkan dia. Wahaza kitabun, kitab. Al-Quran itu Allah sebut antara nama Al-Quran kitabun. Dan sampai hari ini Al-Quran menjadi kitab. Maka ini dalil bahawa apabila Al-Quran dibukukan, dia bukan bid'ah. Sebagaimana setengah orang yang dia kata, bid'ah ni boleh. Contohnya apa? Tu Quran, nama Nabi tak ada dalam bentuk kitab macam tu, mushaf. Jadi satu kedanggalan kita, kita suka sangat berhujah dengan emosi. Jangan Al-Quran sebut tentang Quran itu kitab. Kitab itu seperti inilah. Helai-helai kertas yang disusun. Dan dia digam dia sebagainya menjadi sesuatu yang boleh dibaca. Itu mana kitab. Jadi tak boleh terima bagaimana orang boleh kata alasan untuk buat perlu bid'ah. Contohnya Al-Quran. Al-Quran mana di zaman Nabi kita buat sekarang ni. Jadi ini bid'ah hasanah, bukan bid'ah. Ini memang sesuatu yang sudah ada. Sejak daripada turunnya wahyu ini. Baik, insya-Allah. Mubarakun. Yang diberkati. Mubarak, yang dilimpahi keberkahan. Dan saya sebut tentang keberkahan. Barakah ni adalah nilai kebaikan. Al-ilahi dalam suatu perkara. Satu nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan yang Allah berikan pada suatu. Allah sendiri itu, dia maha tabarakalladzi biyadihi, tabarak, dia maha memiliki keberkahan. Dan dia yang maha pemurah ini, yang maha melimpahi keberkahannya, dia akan berikan keberkahannya kepada makhluk-makhluknya. Makhluknya yang mendapat keberkahan ini akan mendapat kedudukan yang tinggi dan kebaikan yang amat banyak. Jadi Allah berkati makhluk di kalangan manusia. Ada manusia yang Allah berkati. Ibu bapa kita adalah antara makhluk yang Allah berkati. Sebab tu Allah sayang pada mereka dan Allah perintahkan kita sentiasa buat baik pada mereka. Ada nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan pada mereka. Kalau tidak ada mereka membela kita dengan penuh kasih sayang, membesarkan kita, macam mana keadaan kita sekarang? Itu keberkahan yang Allah bagi pada ibu bapa. Allah bagi sifat kasih sayang. Seorang ibu kepada anaknya, seorang ibu yang sanggup mengandungkan anak, melahirkannya dalam keadaan susah, menanggung segalanya, itu keberkahan daripada Allah. Allah bagi keberkahan tersebut dan dapat manfaat pada anak-anak. Itu contoh. Allah bagi keberkahan pada manusia-manusia pilihannya di kalangan anbiya wal mursalin. Mereka jadi makhluk yang amat cinta kebaikan untuk kita. Itu keberkahan Allah Ta'ala pada mereka. Nabi kita amat harisun alaikum. Dia amat prihatin terhadap kita. Dia amat mengambil berat tentang kita. Walaupun dia merasa menanggung kesusahan, menanggung beban, dia sanggup menanggungnya demi untuk kita. Itu keberkahan yang ada pada Nabi. Bukan kita ambil cium baju dia, kasut dia. Keberkahan pada Nabi ialah kita menghargai sikapnya yang begitu mengambil berat pada kita. Bagaimana cara kita menghargainya? Dengan kita taat dan patuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan duk cium kasut dia, cium baju lah, itulah inilah. Itu bukan cara menghargai keberkahan yang Allah bagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi keberkahan kepada orang-orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Mereka mengajar kita. Itu satu perkara yang berat. Imam Malik kerja dia mengajar je. Contohnya. Sehingga ada orang seorang tu, dia kata, wahai Malik, satu hari kau ikut akulah. Kau sibuk mengajar je. Kau ikut kata aku. Kita buat ibadah je. Kita semayang, kita puasa. Aku tengok kau mengajar je. Tak sempat nak buat amalan-amalan sunat. Kata Imam Malik, aku pun nak buat ibadah juga. Tapi mengajar ini juga satu kelebihan Allah bagi pada aku. Maka aku mengajarnya. Aku juga mengharapkan aku dapat kebaikan seperti mana engkau mendapat kebaikan. Allah pilih engkau untuk beribadah dengan cara seperti itu. Solat sunat, puasa sebagainya. Allah pilih aku. Allah beri kebaikan pada aku untuk aku mengajar. Jadi kedua-dua kita semuanya dalam keadaan yang baik. Jadi ada orang Allah pilih dia. Dia mengajar pagi, petang, siang, malam. Mengajar je kerja dia. Itu pilihan Allah. Kita tak sanggup. Kita nak datang seminggu sekali pun kena berkira. Kan? Bukan kita lah orang lain. Berkira. Nak raya pun kelas juga ke? Tak boleh ke siap-siap tunggu-tunggu dulu. Contoh kan? Tapi ada orang tidak macam tu. Dia memang nak sampai ke ilmu. Allah beri keberkahan pada dia. Subhanallah.
Ramai kita tengok kat sini pun ada banyak. Dekat Bukit Jelutong ni pun ada tokoh-tokoh yang seperti itu kan. Ustaz Abdul Muin antara yang saya kenal lah. Dia tak berhenti. Di mana-mana dia pergi, dia akan curahkan ilmu dia. Dia curahkan ilmu dia. Subhanallah. Kita nak generasi macam tu lah sebenarnya. Tuan-tuan kena tolong kami lah. Kami usaha ke arah tu lah ni. Yang anak-anak pelatih kami yang ada kat situ tu. Kami nak jadikan mereka orang yang Allah pilih mereka, berkati mereka dengan ilmu mereka. Kalau tuan-tuan, kalau kita tak mampu macam tu, kita tolonglah orang seperti itu. Tolong kami. Minta sangat merayu ni, bulan yang mulia, hari yang mulia ni. Kami perlukan bantuan dia tuan-tuan. Anak-anak tak ramai. Tapi insya-Allah mereka, kita nak didik mereka tu supaya mereka jadi pewaris kepada ustaz-ustaz kita yang sekarang ni yang rajin mencurahkan ilmu. Kita kenal ramai ustaz-ustaz kita, ramai. Tapi pelapis mereka mana? Mereka tak ada nanti, siapa akan ganti mereka? Ustaz Abdul Muin siapa nak ganti dia? Saya kat situ, saya seralat. Saya tengok sungguhnya usaha dia. Tapi siapa akan mengganti dia? Siapa yang boleh mengajar tadabbur macam tu mudah? Ya, dia boleh mengajar tadabbur, subhanallah. Siapa nak ganti dia? Dan itu yang kami sedang buat. Minta maaf ambil kesempatan ni. Sebab memang ada dalam jiwa saya, hati saya. Kita perlu bantu generasi ini yang bukan mudah, bukan setahun, 2 tahun. Dia makan masa. Ya, bila sebut makan masa, maka dia menggunakan kos yang besar. Itu keperluan. Dan ini peluang untuk kita. Kalau kita tak mampu jadi orang yang Allah berkati kita dengan ilmu dan menyampaikannya kepada orang lain, kita jadilah orang yang Allah berkati kita dengan harta kita, kita bantu orang yang akan usaha-usaha melahirkan orang-orang seperti ini. InsyaAllah saya harap sangat. Jangan kecil hati, ambil peluang sikit. Sebab ini benar-benar, benda memang harapan kami. InsyaAllah. Kebaikannya bukan untuk kami. Bukan untuk Yayasan Busra sebenarnya. Untuk ummah ini. Untuk ummah ini insyaAllah. Mubarak, dia keberkahan. Ada kala Allah bagi keberkahan pada air. Air Zam-Zam, air yang paling mubarak, penuh keberkahan. Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam itu untuk apa kamu minum? Afdalu ma ala wajhar Zam-Zam. Seutama-utama air yang penuh dengan kebaikan di atas muka bumi ini ialah Zam-Zam. Allah bagi. Jadi ada keberkahan Allah bagi pada makhluknya yang dia dapat disampaikan kepada makhluk yang lain. Kita minum, dapat keberkahan air tersebut. Kebaikan dia. Kita ribu bapa, dengan kasih sayang mereka, kita dapat kebaikan yang banyak. Tapi ada makhluk yang Allah beri keberkahan, dia tak dapat beri manfaat kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya, baju Nabi, kasut Nabi. Pasti itu kasut dan baju yang baik dipilih untuk manusia yang paling mulia. Tetapi kita tak dapat manfaat kalau kita pakai baju itu sekalipun. Kalau benar kita dapat pakai baju dia tak boleh apa manfaat pada kita, nanti tak bermudarat pada kita. Betul juga Hajar Aswad. Dia batu yang diberkati, yang mulia. Tapi kita tak dapat apa-apa pun. Kalau kita cium dia pun tak dapat apa pun. Kecuali kena ikut sunnah Nabi. Tapi kalau kita berkabuk, bertumbuk, nak mencium dia, bagi rasuah pula tu. Sekarang main bayar-bayar bagi rasuah. Dapat mudarat je lebih. Dosa kita buat benda macam tu. Itu juga orang mengambil berkat daripada kain Kaabah. Pergi ambil berkat di Jabal Nur, Jabal Sur. Tak, itu semua tempat yang di mana Nabi ada. Allah pilih untuk kekasih dia satu yang ada kebaikan, ada keberkahan, tapi dia ghair muta'addi. Dia tidak akan berpindah kepada yang lain. Bawa balik batu daripada Jabal Nur, curi benang kain Kaabah tu, curi buat tangkal. Saya pernah jumpa orang tambah tu dia curi, waktu musim haji kain kiswah tu digulung ni kat atas. Kata tidak, orang ambil benang tu. Dia kata ini benang umat Islam punya. Saya tak salah. Saya kata mana, siapa yang beli? Ini kan yang Saudi buat. Bukan duit rakyat. Kamu dah ambil duit duit orang Islam. Oh, dia kata ini milik Allah Ta'ala. Baitullah dia kata. Bukan Baitul Saudi. Tapi itulah dia buat untuk buat apa? Buat azimat lah. Azimat sebagai tangkal sebagainya. Jadi keberkahan, kita ada keberkahan, masing-masing kita ada keberkahan. Kebaikan yang kita buat ni satu keberkahan dari Allah Ta'ala. Bila kita datang belajar, kita dapat keberkahan dari majlis ilmu, bukan daripada ustaz. Ilmu itu Allah yang bagi, ustaz tak bagi keberkahan. Tapi bila kita belajar, kita amal, kita dapat keberkahan daripada ilmu tersebut. Dan Allah menjadikan antara wasilah kita dapat kebaikan daripada dia ialah dari ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan. Bukan sekadar duduk depan ustaz, datang majlis ni, tok guru tu hebat, tengok muka dia dapat keberkatan.
cium tangan dia, jilat kaki dia, dapat keberkatan. Itu tidak ada. Itu melampau-lampau sangat. Tidak ada. Jadi Al-Quran ni Allah kata dia penuh keberkahan. Macam mana cara nak ambil keberkahan Quran ni? Adakah dengan kita cium dia? Bukan. Okay. Apa caranya? Fattabi'uhu. Okay. Maka hendaklah kamu mengikuti akannya. Itu sebabnya kita perlu tadabbur. Kalau setakat tilawah, baca tanpa memahami, kita tak akan sampai ke tahap ini. Tahap boleh mengikut isi kandungan Al-Quran. Macam mana kita nak ikut sesuatu yang kita tak faham? Kita tak tahu apa maksud dia. Kalau kita dibagi arahan masuk ke asasnya, ada arahan kat luar. Tapi tulis dengan bahasa Cina. Lepas tu dia translate dengan tulisan Romi. Okeylah kita cuba baca. Dia tulis dengan tulisan Romi Cina tu. Tapi kita faham tak? Tak faham. Boleh tak kita ikut apa yang dia nak pergi? Dapat tak kita ikut arahan tersebut? Tak mungkin dapat kita. Sebab kita hanya boleh baca sebab dah ditulis pada tulisan Romi. Tapi kita tak faham, masih tak faham. Sebab dia bukan bahasa yang kita fahami. Al-Quran ini, sekarang ni kita boleh baca sebab apa? Sebab kita kenal huruf dan barisnya. Tapi adakah dengan kita kenal huruf dan barisnya, kita baca itu kita faham? Tak. Tak mungkin. Orang Arab pun tak faham. Apalagi kita yang Ajami, yang bukan Arab. Ini kita kena belajar. Tak boleh stop setakat kita boleh membaca. Kena teruskan. Langkah kita masih jauh lagi. Kita mesti membaca. Fattabi'uhu, ikut, iaitu halalkan apa yang Allah halalkan dalamnya, haramkan apa yang Allah haramkan dalamnya, laksanakan apa yang Allah perintahkan di dalamnya, tinggalkan apa yang dilarang daripadanya, ambil pengajaran sempadan dan teladan dari kisah-kisah yang ada di dalamnya. Itu secara ringkas nak tahu. Itu mana ikut Al-Quran. Bila kita buat macam tu, kita akan dapat manfaat daripada keberkahan yang ada dalam kalam Allah ini. Pasti ada manfaatnya. Pasti, jangan ragu-ragu. Di dunia dan di akhirat. La'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah semoga kamu mendapat rahmatnya atau diberikan rahmatnya. Sebab tu ayat Al-Baqarah kan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin ni, kalau kita nak bicara tentang muttaqin ni panjang cerita dia. Panjang cerita dia. Tapi nak bagi tahu, kalau kita nak jadi orang yang bertakwa, kita tak boleh jauh daripada Quran. Lepas tu Allah kata hudal lil muttaqin. Manual, panduan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mau menyelamatkan dirinya daripada kemurkaan dan azab siksa Allah SWT. Dia mesti belajar, memahami, mengamalkan Al-Quran ini. Baru dia jadi orang yang bertakwa. Apa kelebihan dia bertakwa? Banyak sangat kelebihan disebut dalam Quran. Semua orang nak kelebihan tu. Mereka nak kelebihan, tapi mereka tak nak jadi orang yang bertakwa. Seawal-awal kelebihan orang suka sangat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yang itu semua orang nak. Dia bagi nama ayat 1000 dinar. Padahal tak boleh kita bagi nama tu. Tak ada pun asalnya. Dia gantung di mana-mana. Itu kelebihan bagi orang yang bertakwa. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dia. Bukan orang yang beli ayat tu frame, gantung kat atas kaunter ke kat rumah ke mana. Bukan. Itu istihza dengan ayat Allah. Kita telah meremehkan, mengolok-olokkan ayat Allah Ta'ala. Ayat tu kita suka. Ayat 1000 dinar. Suka bukan main kita. Orang yang meniaga-meniaga ni paling utama lah. Dia mesti buka kedai kena baca ayat tu. Dia gantung punya ayat tu atas tu TV besar. Dia situ Bollywood. Ada seorang hamba Allah tu kat Negeri Sembilan, jabat agama datang buka ayat tu. Marah dia. Dia kata ayat Quran pun tak boleh. Dia kata betul-betul kat kaunter rokok mau letak ayat ni. Rokok tu benda haram. Apa takwanya? Oh, dia marah. Dia tak buat hati telefon saya. Kata, Ustaz, tak boleh ke gantung ayat Quran? Saya kata, kenapa gantung? Saya gantung ayat 1000 dinar tu. Dia kata, memang tak boleh lah. Oh, sama Ustaz kata. Ini masalah kita. Bayangkan ayat tu letaknya dekat tempat rokok, dekat TV sana sini. Macam mana? Sebab dia hanya boleh baca tapi dia tak faham. Kalau dia faham, adakah dia akan jual rokok? Adakah dia akan tayang cerita Hindustan kat kedai-kedai dia? Adakah dia biarkan pekerja dia tak tutup aurat? Adakah dia akan meniaga waktu solat?
Dia tak faham. Dan dia tidak ajar gitu. Cuma yang ustaz-ustaz ngajar ni kelebihan. Untuk dapat rezeki, meniaga baca ayat ni. Itu masalah kita. Itu cara dia. Dan banyak lagi lah ayat-ayat lain. Yang kita kena faham, kita kena amal, baru kita dapat keberkahannya. Bukan sekadar dijadikan sebagai bacaan. Jadi jampi, serampi dan sebagainya. Baik. Dan dapat rahmat Allah. Dapat rahmat kita akan tengok nanti insya-Allah. Kemudian kitabun anzalnahu ilaika. Tengok muka surat 12, surah Shad. Surah ke-38 29. Kitabun anzalnahu ilaika. Sebuah kitab anzalnahu yang telah menurunkan oleh kami akannya ilaika kepada engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, yang dilimpahi keberkatan, kebaikan, nilai-nilai kemuliaan dari Allah SWT. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka perhatikan ayat-ayatnya. Bukan perhatikan barisnya saja, huruf dan makhrajnya saja, tapi perhatikan ma'anil ayat, makna-makna ayat. Imam Ibn Qayyim kata nazirul qalb. Nazirul qalb ni kita memandang bukan dengan mata kita tapi dengan hati kita. Orang yang tadabbur Quran ni mereka melihat Al-Quran daripada hati mereka, bukan dengan mata. Kalau mata dia tengok baris, tak nampak ustaz baris apa ni. Nak tu nak beli Quran besar pula kan. Dah beli Quran besar susah ustaz nak bawa. Kalau kecil pula kecil sangat, senang bawa tapi susah baca. Tapi kalau orang yang hati dia tu dah kenal dengan Quran, Allahu Akbar. Waktu gelap pun malam dia boleh baca. Bukan ada Superman keluar lampu, tidak. Tapi hati dia terang dengan Quran. Dia cinta Quran. Dia pasti akan ada cara dia untuk dia bersama dengan Quran. Baik. Jadi kata Imam kata ni, nazirul qalb. Orang yang melihat Al-Quran dengan hati dia. Dengan hati dia. 6. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya, walitadzakkara ulul albab, dan agar dapat mengambil peringatan oleh ulul albab, orang-orang yang berakal dapat mengambil iktibar atau peringatan daripadanya. Ulul albab ni siapa? Saya beritahu. Dia perkataan lubbun. Dia lub ini, lub syait mana satu inti dia yang paling asas. Kalau biji benih tu dia ada lub dia. Hati kita ada lub. Dia ada istilah macam-macam, dia panggil nurani. Unsur nurani dalam hati itu dipanggil lub. Di situ tempat tafakur. Dalam hati itu maksudnya jantung, bukan hati ni. Jantung kita ni ada lub, ada tempat untuk kita berfikir, ada memori, ada segalanya kat situ. Sebab tu yang tepat tentang qalbun ni ialah jantung. Kalau hati kibdah tu hati. Kalau kita kata heart attack, serangan hati ke serangan jantung? Heart to heart, dari hati ke hati. Orang Melayu ada jantung hati. Jadi dari segi Arab sebenarnya qalbun ni kepada jantung. Jantung ni ada lubun dalam dia. Ada satu unsur nurani yang menerima petunjuk Allah Ta'ala. Bila dia disinari oleh petunjuk Allah, maka kita akan sentiasa melihat kebaikan itu dengan mudah. Bila dia ditutup dengan noda-noda dosa-dosa kita, hilang cahaya petunjuk Allah, dan tak masuk lagi petunjuk lagi, maka kita tak akan nampak sesuatu yang baik. Kita akan cari yang buruk tu kerana ia kelihatan baik kepada kita. Yang buruk tu akan nampak indah. Dan kita mudah terperdaya dengan syaitan. Jadi itu ulul albab. Bukan ulul albab ni orang yang bijak pandai, genius. Bukan. Ulul albab ni orang yang hatinya tu, yang jantung dia tu, yang disinari petunjuk Allah SWT dengan sebab keimanan mereka. Allah Ta'ala mencela sikap orang-orang musyrik Mekah yang tidak mahu beriman dengan Al-Quran. Lantaran itu mereka tidak mendengar atau mempelajarinya. Apa sebab? Apa yang menghalang orang-orang Quraisy Mekah mendengar dan mempelajari Al-Quran? Apa sebab dia? Sebab kenapa mereka tidak mahu? Sebab mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman Al-Quran. Mereka percaya dengan Muhammad. Mereka kenal Muhammad itu siapa. Muhammad membesar di kalangan mereka. Dari kecil sampai besar, Muhammad hidup bersama mereka. Nabi Muhammad tak pernah tinggalkan Mekah. Tak pernah tinggalkan masyarakat dia, komuniti dia. Dia tak pernah tinggalkan. Kita mungkin dah pindah kandah. Asal Johor sekarang ada kat Bukit, asal Penang ada kat sini. Nabi tak pernah tinggalkan. Hingga umur dia berapa? 53 tahun. Dan bukan dia yang nak tinggalkan. Dia dihalau keluar daripada tempat dia. Maknanya orang dia kenal semua. Dia pun kenal semua orang.
Orang pun kenal dia. Apatah lagi, dia satu individu yang berbeza, yang amat berlainan. Semua orang tahu dia. Dia Al-Amin, sehingga diberi gelaran seorang yang boleh dipercayai. Semua orang percaya kat dia. Semua orang percaya kat dia. Orang Arab kalau dia nak keluar, dia cari Muhammad dulu. Mat, aku ada emas, ada perak, tolong jaga. Mereka percaya bahawa Muhammad tidak akan hianat. Suatu masa hijrah, masa hijrah Nabi pergi, Rasulullah amanahkan Sayyidina Ali untuk mengagihkan balik semula harta-harta yang diamanahkan pada dia kepada tuan punyanya. Begitu sekali, memang Muhammad ni kenal sangat. Dia bukan orang asing yang datang tiba-tiba mengaku nak jadi ketua, nak tolong kita. Kita sekarang ni banyak contoh kan. Tiba-tiba engkau pula jadi ketua aku, pimpin nak jadi bos aku kat sini. Kau siapa? Kau tak kenal aku. Tapi zaman sekarang tak kisah. Dulu Nabi tidak begitu. Memang dikenali dia. Dia seorang yang begitu dikenali, tidak ada siapa yang tak tahu dia. Okay? Muhammad SAW. Nah, kenapa mereka tak beriman? Kalau tak mau percaya sebab mereka tak ada iman. Kalau mereka beriman, mereka pasti akan percaya. Kalau mereka beriman, mereka pasti akan mau mendengar dan membacanya dan mempelajarinya dan mengamalkannya. Jadi kalau kita tanya kenapa kita tak nak tadabbur Quran, bukan masalahnya susah, bukan masalahnya bahasa Arab, sebab kita tak beriman dengan Al-Quran dengan sebenar-benar keimanan. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud, kami beriman dengan Muhammad dan kami beriman dengan apa yang disampaikan pada kami, lalu kami mempelajarinya, iaitu Al-Quran, daripada Muhammad SAW, maknanya dan amalannya, lalu bertambah iman kami kepada Al-Quran. Okay? Kami beriman dengan Muhammad SAW. Kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada dia, Al-Quran. Lalu kami pelajari, sebagai bukti kami beriman dengan Muhammad dan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada dia, kami pelajari Al-Quran, makna-maknanya dan hukum hakam amalannya. Lalu kami amalkan, maka bertambahlah iman kami kepada Al-Quran. Masalah kita kalau kita datang belajar tapi kita tak beriman Quran, itu masalah besar. Akan banyak halangannya. Kecuali kalau Allah bagi hidayah. Jadi kita kena tanamkan keyakinan kita kepada Muhammad SAW dan juga kepada wahyu yang Allah wahyukan pada baginda SAW. Yakin. Kena yakin ini perkara yang paling penting, yang paling tinggi nilainya, melimpah keberkahannya. Rugi kalau aku tidak mendekatinya. Aku perlu belajar untuk memahami dan mengamalkannya. Jangan ada suatu apapun yang menghalang kita, menghalang diri saya daripada mendekati Al-Quran. Padahal itulah sebenarnya. Terlalu banyak perkara yang menghalang kita Al-Quran. Tapi kita nak buang semua. Okay? Biar kita dapat mendekati Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka sendiri. Apa hal mereka tak nak belajar? Kerana mereka tak mau beriman. Mereka tak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Okay? Dengan kisah permulaan dakwah jahriyah, apabila Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara jahriyah, wa andir ashiratakal aqrabin, hendaklah kau beri peringatan pada adik kaum kamu yang dekat. 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia. Kemudian dia turun ayat tu, Nabi pun naik ke bukit Safa. Semua orang tahu kisah ni kan. Lalu Nabi kata, wahai Quraisy, Bani ini panggil semua datang. Bila Nabi panggil semua orang datang, tinggal semua bisnes semua tak kisah. Muhammad panggil something hebat ni, mesti ada benda. Jadi kata kepada mereka, wahai kaumku, kalau aku beritahu kepada kamu, di sebalik bukit ini sana ada gerombolan tentera yang datang menyerang kita, adakah kamu percaya? Mereka kata, mestilah kami percaya. Kami tak pernah sekali-sekali pernah mendengar atau mendapati kamu menipu, wahai Muhammad. Tapi bila dia ajak beritahu bahawa kita ni ada hari akhirat, ada kematian, ada sebagainya, mereka menolak terus. Siapa kata? Abu Lahab kata, alihada jama'atana ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Pasal benda ni, benda dongeng kau ni, kau nak sampaikan kepada kami. Tadi baru cakap, kami tak pernah kata kau menipu. Tiba-tiba bila sampai kebenaran, dia kata dongeng. Kenapa saya begitu dia bertukar? Sebab iman. So semua perkara bermula dengan iman. Iman yang paling penting. Keyakinan kita penting. Akidah itu keyakinan, iman itu keyakinan. Itu perkara yang paling penting. Nah, maka Allah berfirman, qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Mana tak payah dengarkan Al-Quran, kamu tak kata pengaruh dengan Al-Quran.
Mereka kempen, dia buat kempen ni. Dia kempen sama-sama orang Quraisy. Kalau Muhammad baca Quran atau sahabat baca Quran, kamu buat bising. Takut nanti kalau kamu dengar, kita kena sihirnya. Itu Quran tu sihir dia. Takut terkena sihir. Jadi buat bising. Hari ni macam tu lah kan. Bila kita belajar Quran, orang kata, orang tak seronok. Dia kata, tak sedap Ustaz kalau kita belajar Quran. Kalau tak ada taranum. Dia kena lagu sikit. Jadi dialihkan fokus kepada nyanyian. Kepada irama, bukan pada kandungan. Cerita pasal neraka pun, tapi dibaca dengan taranum, dengan lagu yang macam tu hebat, orang akan senyum, oh sedapnya. Cerita pasal neraka. Pasal yang difokus itu ialah iramanya. Sedangkan bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk kita tadabbur, isi kandungannya, makna-maknanya, pengajaran dia. Tapi itu antara cara kita dijauhkan daripada mendekati Al-Quran. Tapi nampak lebih baik lah kan? Oh, taranum apa salahnya? Sibuk dengan qiraat saja. Sibuk dengan nak baca makhraj semata-mata. Tapi lupa atau meninggalkan kerja tadabbur Al-Quran. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Allah cela mereka lagi. Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan ini Al-Quran, atau apakah terdatang pada mereka apa yang tidak pernah datang pada nenek moyang mereka dahulu? Adakah Al-Quran ini satu benda yang baru? Adakah sebelum ini tidak pernah mereka tahu bahawa ada umat yang pernah didatangi oleh Rasul dan membawa wahyu daripada Allah? Di dalam Mekah pun ada ahli kitab. Kita tahu Warqah bin Nawfal. Dan ramai lagi sebenarnya. Yang mereka juga membacakan kitab-kitab Taurah ini. Jadi Allah kata, pelik sangat sampai kamu nak menjauhkan diri dari Quran, wahai orang-orang Quraisy. Dalam bahasa kamu dah. Kan? Kemudian, kamu tetap menjauhkannya. Apakah kamu rasa sebab datuk nenek kita tak buat? Dan memang benda itu datang pada mereka. Okay? Kitab Al-Quran ini turun selepas wahyu-wahyu yang sebelumnya ini. Yang kita tahu maksudnya ada tiga lah sebelumnya. Ada Taurah, ada Injil, ada Zabur. Kan? Ada suhuf. Wahyu daripada Allah SWT kepada para Rasul. Jadi bukan satu benda baru menyebabkan kamu rasa takut nak mendekati dia. Maka tidak ada alasan. Jadi Allah menyindir mereka. Jadi Allah Ta'ala turut mencela mereka yang tidak mahu mempelajari, iaitu mentadabbur Al-Quran melalui firman-Nya. Ini secara umum. Kalau tadi asbabun nuzul khusus tentang orang Quraisy. Sekarang ini tentang semua manusia. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mahu mentadabbur, iaitu memahami dan memikirkan isi kandungan Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Al-Quran ini kalam Allah. Yang maha bijaksana, yang maha berilmu. Tak mungkin ada tersilap. Saya semak buku ni berpuluh kali, ada lagi silap. Sudah baca buat alamat apa ni kan. Kita manusia lah. Walaupun ada apa, orang semak satu-satu, pasti ada tersilap. Kita buat manusia. Kan, siapa pun menulis, dia tak boleh 100%. Dia tak ada apa, zero defect apa orang putih. Orang putih kata macam tu kan. Dia tak ada, kita ni memang tak boleh satu persatu. Tapi Al-Quran ni 100%, more than 100%, lebih lagi. Tidak ada siapa yang dapat membuktikan kesalahan Quran. Tidak ada, walaupun usaha ini sampai hari ini orang buat. Sampai hari ini usaha untuk mencari kesalahan Quran dilakukan oleh orang yang hebat-hebat. Ada seorang hamba Allah ni etis, dia etis. Dekat Eropah lah. Dia ni memang tak percaya pada agama. Tapi bila usia dia makin tua-tua, dia tengok orang mati, dia mula fikir, apa akan berlaku pada aku nanti mati. Kan? Jadi dia kata, aku mesti ada something yang untuk kehidupan aku, untuk benda lepas mati ni. Sebab walaupun dia etis, orang Kristian tahu pasal syurga, neraka. Ya, jadi dia terasa benda tu. Jadi dia mula nak bergiat mencari agama. Dan dia ni bukan tengok orang, dia cari kitab. So dia orang bijak, orang ilmuwan ya. So dia tengok Injil, Taurat, Zabur, dia tengok. Dia tengok, ya Allah, berbeza satu sama lain. Dalam satu kitab, maklumatnya tak sama. Dalam antara yang besi-besi yang berbeza, Old Testament dan New Testament berbeza-beza. Dia kata apa? Dia tak pernah terfikir tentang Quran. Dia tak pernah terfikir. Akhirnya bila dia tak jumpa, dia cari Quran. Baru dia cari Quran. Dia cari Quran, dia tengok. Kitab ini, dalam kitab sama dia, dalam ayat dia surah tak ada benda yang bertentangan. Dia terjemah pada beribu bahasa, tak pernah ada salahnya. Dia tak ada yang dulu, yang sekarang. Yang satu tu juga. Maka akhirnya dia beriman. Dia masuk Islam dan beriman Quran. Dan dia sekarang mengajar Quran. Selama ni dia kata dia aku ajar ilmu yang
Banyak pencanggahan. Kalau sama doktor pun macam-macam pencanggahan. Ada dulu kita belajar kuning telur banyak kolesterol. Sekarang boleh, tak ada kolesterol kat telur, itu lebih baik daripada yang lain. Sudah. Dia sama-sama doktor. Kan? Dulu kata kambing kolesterol tak boleh makan. Sekarang kambing sunnah, makanan sunnah. Itu boleh berubah, tapi Al-Quran tidak sama sekali. Sampai hari kiamat. Itu hebatnya Al-Quran, ya. Takkan ada. Okay, satu lagi ayat. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka adakah mereka sengaja tidak mau mentadabbur, iaitu dosa memahami serta memiliki isi kandungannya, itu Al-Quran, atau telah ada di hati mereka kunci yang menutupnya. Qafulun ni bukan kunci. Qafulun tu mangga. Kunci miftah. Mangga orang putih apa? Lock kan? Kunci? Key. Mangga tu kan? Okay. Jadi Allah tak kata kunci, Allah kata ada mangga. Kamu dah mangga hati kamu. Kamu dah lock hati kamu kepada benda selain daripada itu. Tidak. Antara perkara-perkara yang boleh mengunci hati kita daripada mendekati Al-Quran ialah maksiat, dosa, ron, titik-titik hitam yang menyeliputi jantung kita itu akan menghalang kita daripada mendekati Al-Quran. Sebab Al-Quran tu nurun, cahaya. Dia cahaya. Jadi dia tak boleh menembusi ron. Kalau kita belajar sekarang, cahaya boleh tembus itu ni, tapi ron ni tak boleh tembusi. Akibat daripada dosa yang kita buat, selaput daripada dosa. Setiap kali kita buat dosa, akan ada satu titik hitam yang menumpuk di hati kita, di jantung kita. Lama-lama dia jadi kallabarrana ala qulubihim. Ran ada qita', ada lapisan yang tebal yang menutup. Kita bimbang kalau jantung kita ada kolesterol, ada lemak banyak. Sebab kita cari ubat kolesterol nak untuk semua. Tapi kita memang tak takut-takut jantung kita ni dah diseliputi oleh ron. Yang itu lebih bahaya daripada kolesterol sebenarnya, daripada lemak. Jadi Allah kata, adakah sesuatu yang telah mengunci hati kamu daripada mendekati Al-Quran? So ini soalan kedua, tanya hati kita. Siapa yang kunci hati kita? Kau kunci hatiku. Apa yang kunci hati kita? Kadang-kadang harta kekayaan ini begitu sibuk, kerana hati kita dah dikunci oleh keinginan kepada harta kekayaan. Pangkat, darjat, wang dan sebagainya. Itulah akfalnya. Itulah lock yang telah mengunci hati kita. Sibuk. Bukan apa, Ustaz, saya kena cari rezeki, nak hidup, nak makan. Saya kena bekerja, saya businessman, saya ada banyak syarikat. Memang saya tak ada masa, Ustaz. Baca pun tak ada masa. Sebab tu Ustaz saya bayar gaji kat Ustaz, Ustaz dah baca. Saya bayar kat Ustaz, Ustaz dah baca doa. Macam tu, memang realiti macam tu lah. Dia tak ada masa. Sebab hati dia dikunci dengan cita-cita dia, impian dia untuk menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa. Itu antara contohnya lah, ya. Boleh? Setakat ini saja insyaAllah. Dah pukul 6.30 kita akan sambung pada hadis berkaitan perkara ini insyaAllah pada muka surat 13. Jadi saya sekali lagi saya minta tuan-tuan dan perempuan, jangan sia-siakan 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Buatlah amal kebaikan sebanyak mungkin. Dan saya menyeru secara peribadi, marilah bersama untuk kita melahirkan generasi yang akan memberi manfaat yang besar. Melahirkan generasi Quran ni. Kami perlukan. Datanglah tengok anak-anak kami. Bagaimana mereka belajar. Apa yang mereka buat. Kami share selalu dalam kita punya media sosial sekarang ni. Kita ada pegawai marketing. Apa dia panggil? Multimedia. Dia share dalam Instagram. Dia share dalam macam-macam aktiviti kami. Bukan nak menunjuk. Tapi untuk beritahu bahawa ada usaha ke arah itu. Dan kita perlukan para pendukung bersama-sama kita insyaAllah. InsyaAllah dia setakat itu saja. Yang baik yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Yang salah yang silap itu atas kelemahan dan kesilapan di sini. Saya minta maaf atas perkara tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.